Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak yang cikgu kasih sekalian? Hari ini cikgu nak buat sedikit ulang kaji tajuk haji dalam unit yang ke-9. Untuk pengetahuan kamu, kita sebenarnya telah selesai belajar unit ke-9 bab haji dari awal hingga akhir. Jadi kali ini saya nak kita lihat secara rawak apa yang telah kita pelajari. Okey, kamu telah mulakan unit yang ke-9 ini dengan pengertian haji dan umrah, iaitu apakah yang dimaksudkan dengan haji dan umrah dari segi bahasa dan istilahnya. Okey, mari kita lihat satu persatu apakah yang dimaksudkan dengan haji dari segi bahasa. Okey, dari segi bahasa, haji dan umrah. Dari segi bahasa, haji ialah mengunjungi tempat yang mulia. Haji daripada segi bahasa bermaksud mengunjungi tempat yang mulia. Manakala daripada segi istilah, dia bermaksud ada 4 benda yang perlu kamu ambil perhatian. Haji dari segi istilah membawa maksud mengunjungi Baitullah Al-Haram kerana mengerjakan ibadah tertentu pada masa tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Okey, saya ulang lagi sekali. Okey, saya ulang lagi sekali untuk perhatian kamu. Okey, haji bermaksud mengunjungi tempat yang mulia. Okey, tempat yang mulia, dan daripada segi istilah dia haji membawa maksud pertama mengunjungi Baitullah Al-Haram kerana mengerjakan ibadah tertentu, pada masa tertentu, pada masa yang tertentu. Okey, 3, dan dengan syarat-syarat yang tertentu. Okey, faham? Okey, itu maksud haji dan umrah. Okey, dari segi umrah pula bermaksud, mari kita lihat. Okey, umrah pula bermaksud ziarah dari segi bahasa, daripada maksud bahasanya dari segi bahasa umrah bermaksud maksud ziarah, manakala daripada segi istilah umrah bermaksud menziarahi Baitullah Al-Haram pada luar waktu haji untuk menunaikan ibadah tertentu mengikut syarat-syarat yang tertentu. Jadi kamu kena ambil tahu perbezaan apakah antara umrah dan haji. Maksud umrah dan haji. Okey, umrah menziarahi Baitullah Al-Haram sama dengan haji. Okey, ini maksudnya satu, menziarahi Baitullah Al-Haram pada luar waktu haji. Okey, kalau haji dia buat pada waktu haji, tapi umrah pada luar waktu haji menunaikan ibadah yang tertentu, okey, mengikut syarat-syarat yang tertentu. Okey, apakah yang membezakan haji dan umrah? Okey, apakah yang membezakan haji dan umrah? Haji dia buat pada masa tertentu. Okey, pada masa tertentu maksudnya apa? Pada bulan haji, iaitu pada bulan haji. Okey, umrah pula dibuat pada luar waktu haji. Okey, bukan musim haji, kita panggil umrah. Okey, seterusnya. Okey, apakah hukum sekejap.
Okey, apakah hukum haji dan umrah ditunaikan? Okey, hukum haji dan umrah adalah wajib. Adalah wajib. Okey, adalah wajib. Haji dan umrah wajib ditunaikan sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam. Yang mana yang memenuhi syarat. Apa yang dinamakan memenuhi syarat? Nanti kita belajar. Kan? Kamu telah pun belajar sebenarnya dan saya ingatkan kembali. Hukum menunaikan haji dan umrah adalah wajib sekali seumur hidup. Cukuplah sekali seumur hidup bagi orang Islam yang telah memenuhi syarat. Okey? Yang telah memenuhi syarat. Okey. Seterusnya, kita nak belajar, kita nak buat revision tentang apa ni? Rukun haji dan umrah. Rukun haji dan umrah. Iaitu ada berapa rukun haji dan umrah? Ada 6. Ingat, rukun haji dan umrah kita ada 6. Kita kira sedikit. Okey. Okey. Apakah rukun haji dan umrah? Rukun haji dan umrah ada 6 . Kita pergi apa yang pertama dahulu, sorry. Okey, niat. Nombor 1 niat. Okey, nombor 2 wukuf. Okey, nombor 2 wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Nombor 3 tawaf. Okey. Nombor 4 sa'i. Nombor 5 tahallul. Nombor 6 tertib. Okey. Ada 6 rukun haji dan umrah. Yang pertama niat. Yang kedua wukuf. Okey. Yang ketiga tawaf. Yang keempat sa'i. Yang kelima tahallul. Dan yang keenam tertib. Okey, yang pertama niat. Niat bermaksud berniat untuk menunaikan haji atau umrah dan memakai ihram. Okey, seorang jemaah itu sama ada dia nak mengerjakan haji dan umrah, dia kena tahu. Jadi dia kena mulakan ibadat dia dengan berniat. Sama ada dia nak niat haji atau umrah. Okey, yang kedua dia dia melakukan wukuf di Arafah. Okey, ini untuk jemaah haji sahaja, bukan untuk umrah. Okey, semua jemaah haji berkumpul pada hari ke-9 Zulhijjah bulan haji. Zulhijjah bulan haji. Okey, semua jemaah haji akan berwukuf di Arafah untuk melengkapkan ibadat hajinya. Okey, setelah mereka berwukuf di Arafah pada hari ke-9 Zulhijjah, okey, seterusnya mereka akan setelah selesai rukun haji dan sebagainya, mereka perlu melakukan tawaf, iaitu mengelilingi Kaabah sebanyak 7 kali bermula dan berakhir di Hajarul Aswad. Okey, tawaf dengan mengelilingi Kaabah. Okey, sebanyak 7 kali bermula dengan bermula dan berakhir di Hajarul Aswad. Setelah itu mereka melakukan sa'i, okey, berjalan atau berlari-lari anak di antara bukit
Safa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Okey, mereka kena melakukan berjalan atau berlari-lari anak di dalam sini Okey, dulu tak ada ini tapi telah diberi kemudahan. Okey, jadi para jemaah akan berjalan atau berlari-lari anak dalam kawasan ini, okey, dari Bukit Safa dan ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali, berulang-ulang kali. Setelah itu mereka bertahalul, mencukur dan menggunting. Tahalul bermaksud mencukur atau menggunting sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Kalau dia tak nak cukur kepala dia, cukuplah sekadar dia membuang 3 helai rambut sebagai tanda melengkapkan rukun haji tersebut. Yang terakhir ialah tertib. Maksudnya melakukan semua ibadat itu dengan baik, sopan, dengan betul, tidak ada benda-benda yang boleh merosakkan rukun haji. Okay. Seterusnya kita akan pergi ke perkara wajib haji. Ada berapa perkara wajib haji? Sama juga, sebenarnya perkara wajib haji ada 6. Okey, perkara wajib haji ada 6, iaitu berniat ihram di miqat, berniat ihram di miqat. Yang kedua, meninggalkan perkara larangan semasa ihram, iaitu di antaranya lah dilarang memburu dan menangkap binatang, contohnya. Yang ketiga ialah bermalam di Muzdalifah. Okey. Seterusnya, melontar anak batu di Jamratul Aqabah. Yang kelima, bermalam di Mina. Okey, bermalam di Mina. Yang keenam, melontar anak batu di 3 jamrah. Okey, 1, 2, 3. Okey, semua para haji perlu melontar anak batu di jamrah. Okey. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan syarat wajib haji? Seorang yang ingin mengerjakan haji dan umrah, terutamanya haji, okey, orang yang ingin melakukan haji dan umrah mesti memenuhi syarat. 5 syarat ini, iaitu apa? Yang pertama, dia mestilah seorang Islam. Mestilah dia orang Islam. Yang kedua, baligh, cukup umur. Okey, tidak wajib bagi orang kanak-kanak untuk mengerjakan haji dan umrah. Okey, hanya orang yang baligh, maksudnya cukup umur, telah cukup umur, mereka diwajibkan mengerjakan haji dan umrah mengikut syarat-syarat ini. Yang pertama, Islam. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, merdeka. Apa maksud merdeka? Okay, dia tidak menjadi tidak menjadi tahanan mana-mana orang ataupun sebagainya lah. Yang kelima ialah berkemampuan, iaitu sihat tubuh badan. Okey, cukup perbelanjaan, mempunyai kenderaan dan terjamin keselamatan pergi dan balik. Maksudnya dia ada duit, maksudnya dia mampu untuk menunaikan haji dan menguruskan dirinya semasa pergi dan pulang. Okey, sepanjang pergi dan pulang keselamatannya terjamin. Maksudnya dia cukup perbelanjaan bagi mereka yang ditinggalkan dan semasa dia melakukan ibadah haji. Yang seterusnya, apakah yang dimaksudkan berkemampuan? Mempunyai nafkah yang cukup untuk tanggungan yang ditinggalkan. Maksudnya tadi apa? Walaupun dia pergi haji, ibu dan ayah kita pergi haji, dia mesti ada duit perbelanjaan yang ditinggalkan. Maksudnya keluarga yang ditinggalkan di tanah air tidak terabai. Okey. Seterusnya, kita akan pergi kepada jenis-jenis haji, iaitu jenis-jenis haji ada 3. Jenis-jenis haji ada 3, iaitu haji qiran, okey, haji qiran, haji ifrad dan tamattu'. Haji qiran, ifrad dan tamattu'.
iaitu mengerjakan haji dan umrah serentak dengan musim haji. Okey, apa maksud haji qiran? Haji qiran ini bermaksud mengerjakan haji dan umrah serentak dalam musim haji. Okey, umrah dikira selesai sebaik-baik sahaja selesai menunaikan haji. Maksudnya 2 in 1 lah. Dia pergi buat haji sekaligus mendapat umrah. Okey, yang kedua haji ifrad. Okey, mengerjakan haji terlebih dahulu. Okey, mengerjakan umrah setelah selesai ibadah haji. Okey, haji ifrad dia mereka sampai-sampai akan terus mengerjakan haji terlebih dahulu. Setelah selesai haji barulah mereka mengerjakan umrah. Okey, yang ketiga ialah haji tamattu, iaitu mengerjakan umrah dahulu. Okey, bagi jemaah haji yang mungkin sampai awal di Mekah dan sebagainya, mereka mengerjakan umrah dahulu dalam musim haji dan seterusnya mengerjakan haji pada tahun yang sama. Maksudnya dia akan buat dua tapi dia mulakan dengan umrah. Bila sampai tarikh haji tersebut, okey, maka dia akan buat haji. Okey, itu dinamakan haji tamattu. Okey, ada 3 jenis, ingat ada 3 jenis ibadah haji, haji qiran, haji ifrad dan haji tamattu, serta kamu kena ingat apakah ciri-cirinya. Yang seterusnya yang terakhir ialah kepentingan menunaikan haji. Okey, kepentingan menunaikan haji. Yang pertama, menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Kenapa kita menunaikan haji? Yang pertama ia adalah rukun Islam yang kelima. Okey, rukun Islam yang kelima yang wajib kita tunaikan jika kita berkemampuan mengikut syarat-syaratnya. Okey, sebenarnya haji ini adalah wajib tapi dengan cukup syarat kita perlu menunaikan ibadah haji. Yang seterusnya mengambil pengajaran daripada semua amalan ibadah haji. Okey, mengambil pengajaran daripada semua amalan ibadah haji. Apa dia? Semua amalan-amalan kita ambil, kita muhasabah dan jadikan kita sebagai pengajaran kita. Yang ketiga ialah merupakan perhimpunan umat Islam sedunia untuk mengeratkan ukhuwah. Okey. Seluruh dunia yang beragama Islam, yang baligh, sihat walafiat, okey, berkemampuan, bebas, tidak menjadi hamba sahaya, maksudnya cukup syarat haji, cukup syarat-syaratnya, ya, semua umat Islam di seluruh dunia boleh berhimpun di Mekah untuk menunaikan haji, dan ini menunjukkan itulah perhimpunan besar kita umat Islam, dan secara tidak langsung itu mengambil pengajaran kepada kita bahawa satu hari itulah yang dikatakan pada mahsyar kita. Okey, yang keempat mewujudkan persamaan darjat dalam kalangan umat Islam. Maksudnya semua para haji yang berada di sana adalah sama, tidak ada pangkat, tidak menunjukkan apa-apa perbezaan kerana semua memakai pakaian ihram yang sama, warna putih, dan tidak ada apa-apa perbezaan antara satu sama lain. Okey. Info haji ifrad ialah haji yang paling afdal. Haji ifrad adalah haji yang paling afdal. Apa maksud haji ifrad? Mengerjakan haji terlebih dahulu, kemudian baru mengerjakan umrah. Okey, dah selesai haji baru dia umrah. Okey, kesemua haji tidak dikenakan dam kecuali haji tamattu. Semua haji ni tidak dikenakan dam kecuali haji tamattu. Okey, haji yang mana kita buat dulu umrah, lepas tu baru kita buat haji pada tahun yang sama. Okey, apa lagi yang kita belajar dalam unit 9? Saya rasa itu sahaja. Okey. Ini adalah aktiviti ataupun simulasi yang sering dilakukan di mana-mana tempatlah di Malaysia. Selalunya sebelum pandemik ada bakal-bakal haji yang melaksanakan kursus haji, dan satu hari mereka dikendaki untuk menjalankan simulasi. Dan ada juga aktiviti simulasi ini dilakukan di sekolah dan prasekolah, yang mana untuk menunjukkan kefahaman bagaimana haji itu dilaksanakan. Okey, bagaimana haji itu dilaksanakan. Okey.
Okey. Selalunya cikgu akan mengerjakan satu replika Kaabah, yang kedua semua akan dikenakan akan disuruh memakai kain ihram dan mengelilingi Kaabah sebanyak 7 kali, iaitu kita namakan dia tawaf 7 kali sambil kita melaung-laungkan panggilan haji lah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Okey, dan seterusnya lah. Okey, yang seterusnya, okey, kita melakukan simulasi ini bagi mewujudkan rasa cinta dan keinginan kita sebagai seorang Islam mengerjakan haji. Okey, simulasi maksudnya kita berlakon, okey, untuk menambahkan kefahaman. Saya rasa itu sahaja yang saya ingin sampaikan kepada kamu. Semoga kamu dapat faham, dapat ingat kembali apa yang telah cikgu cuba sampaikan kepada kamu dalam unit 9, iaitu haji. InsyaAllah cikgu sediakan satu link soalan untuk menguji kefahaman kamu dalam bab ini, dan insya-Allah kita akan masuk bab yang baru pada minggu hadapan. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.